Assalamualaikum. Ramai ke penggemar roti di sini? Dalam entry kali ni, Umi nak share resipi roti chicken floss, juga dipanggil sebagai roti serunding ayam. Satu kebahagiaan bila buat roti dapat hasil yang gebu-gebas, lembut sangat dan rasa pun cukup berlemak. Dalam video meroti kali ni, banyak tips-tips penting serta bahan-bahan special yang Umi nak kongsikan dengan anda. Selain tu, Umi akan ajarkan step by step dari awal penyediaan dough untuk dapatkan hasil roti yang cukup lembut sampai ke esok, dan cara rounding dough supaya permukaan roti licin dan cantik kejadiannya lepas dibakar. Okey, jom kita mulakan dengan bahan-bahannya dahulu. Umi guna 500 gram tepung roti Jepun, boleh dapatkan di kedai-kedai bakery. InsyaAllah kalau guna tepung ni, roti kita tu bakal lembut. 400 gram susu segar full cream, jenama apa-apa pun tak kisah. Yang penting gunakan full cream. 30 gram susu tepung, yang ini pun beli di kedai bakery juga ya. Kalau boleh elakkan guna susu tepung anak tu, sebab ianya dah bercampur dengan gula tambahan. 40 gram gula caster, 6 gram yeast, jenama Saf Instant, 10 gram cream super, yang ini bekasnya, K-Fine Cream Super, boleh dapatkan di kedai-kedai bakery. 8 gram garam, 45 gram butter atau margarine, setengah sudu kecil butter vanilla, yang ini pun boleh dapatkan di kedai bakery. Fungsinya bagi rasa sedap dan wangikan bau roti. Dalam bread maker, masukkan tepung roti, kemudian diikuti gula, yeast, susu tepung, garam, cream super, butter vanilla, dan akhir sekali masukkan susu segar full cream. Pastikan betul-betul sejuk dan kalau boleh yang baru keluar dari peti ais. Tutup bread maker, tekan setting nombor 9 untuk menguli. Masa dalam 30 minit. Biarkan bread maker ni uli adunan dough hingga dough tu betul-betul elastik. Bila adunan tepung dah jadi dough yang kasar macam ni, baru masukkan margarin dan biarkan dough habis diuli hingga jadi lembut dan elastik. Umi setkan dalam 30 minit je. Kalau dough masih belum elastik, boleh tambahkan lagi 5 minit. Part ni sangat penting ya. Mungkin ada yang kurang jelas maksud elastik ni. Nanti Umi akan tunjukkan. Elastik ni maksudnya bila kita tarik dough yang dah siap diuli, doughnya tak mudah terkoyak bila ditarik, dan bila direnggangkan macam yang Umi buat ni, nampak tu? Dah dapat dah dough yang elastik. Ia tak mudah koyak ya, dan mudah nak ditarik. Kalau dah dapat dough yang elastik gini, confirm roti yang bakal dihasilkan tu akan lembut dan naik gebu. Ini tips yang pertama. Jadi kena pastikan dough roti kita tu betul-betul elastik. Barulah boleh mula merounding. Bulatkan dough hingga kemas dan licin. Tekniknya buat macam yang Umi tunjukkan tu. Pusing-pusingkan dough sambil kedua-dua belah tangan bawa dough tu ke arah bawah. Buat ulang-ulang kali hingga bahagian permukaan atas dough tu nampak licin dan dapat bentuk bulat yang kemas dan sekata, supaya mudah nanti kita nak bahagikan dough tu. Bahagikan dough kepada dua bahagian. Satu bahagian tu letak tepi dahulu. Ambil satu lagi bahagian. Buat teknik yang sama. Bulat-bulatkan biar kemas. Kemudian barulah potong dough kepada 4 bahagian. Umi gunakan alat pemotong dough roti ni. Senang je. Pada yang nak tahu, pemotong dough roti ni dan juga pelapik silikon tu, Umi beli di Shopee. Di kedai bakery pun ada jual. Bahagikan lagi dough tadi kepada 2 bahagian pula. Umi nak buat roti saiz sedang-sedang je. Kalau nak dapat saiz roti yang sekata dan sama berat, boleh timbang setiap satu dough
dalam 35 gram. Okey, kat sini Umi ada satu step yang penting nak kongsi. Sebelum mula rounding dough, perkemaskan dough hingga dapat permukaan atas yang licin. Tarik-tarik dough tu dari atas bawa ke bawah. Buat macam yang Umi tunjukkan tu. Tengok tu dah nampak licin gitu kan permukaan atas dough. Barulah mula rounding. Cara rounding dough ni sangat-sangat mudah. Bentukkan tangan seperti bentuk C. Kemudian pusing-pusingkan dough ikut arah lawan atau ikut jam. Yang ini ikutlah kreativiti dan keselesaan masing-masing. Tapi sebelum pegang dough tu, pastikan tangan ni dah dibasuh bersih-bersih. Kalau perasan, Umi pun guna tangan kiri untuk rounding dough tu. Sebab kekuatan ni terletak pada tangan kiri dan mudah nak dapat bentuk yang kemas. Bila permukaan dough kita licin, insya-Allah lepas siap bakar nanti, roti yang dihasilkan pun akan licin je permukaannya. Nampak menarik dan kemas. Ulang langkah yang sama untuk adunan dough yang satu lagi. Yang ini Umi zoomkan sikit. Pada yang nak belajar cara rounding dough tu, okey, boleh tengok dengan jelas gaya dan gerakan tangan Umi tu. Dah siap rounding, terus masukkan dough dalam paper cup. Kemudian, rehatkan dough hingga kembang 2 kali ganda selama 45 minit hingga ke 1 jam. Dan digalakkan untuk letak di ruangan yang gelap atau suhu yang suam-suam gitu, supaya yeast tadi cepat aktif dan dough naik kembang dengan kadar yang cepat dan tak ambil masa yang lama. Umi letakkan je dalam oven. Tengok tu, dough pun dah nampak naik kembang 2 kali ganda. Kemudian renjis-renjiskan sedikit permukaan dough supaya ianya lembap sebelum dibakar dalam oven. Tujuannya supaya tekstur dan permukaan roti tak kelihatan kering. Bakar roti pada suhu 150 degree selama 30 minit dan 5 minit terakhir guna api atas sahaja untuk dapatkan efek burn di permukaan. Umi letak di rak kedua dari bawah. Masa dan suhu untuk bakar roti ni bergantung juga ya pada jenis oven. Jadi kenalah rajin-rajin mengendap roti kita masa tengah bersauna tu, supaya tak rentung, sebab ada sesetengah oven jenisnya cepat panas, ada juga yang lambat. Jadi kesimpulannya, kenalah bercinta dan tahu rentak dan ragam oven masing-masing. Dah siap bakar, biarkan roti tadi suam sedikit. Barulah pipingkan mayonis atas permukaan roti. Bila buat roti sendiri ni, bolehlah bubur lebih-lebih sikit mayonis tu, barulah sedap. Kemudian rata-ratakan guna belakang sudu bagi mayonis tadi sebati. Dan bolehlah tekap dengan spicy chicken floss ni. Chicken floss ni boleh dapatkan di kedai bakery. Boleh pilih ya, nak yang spicy atau original. Ikut cita rasa dan selera anda. Ulang proses yang sama, letak mayonis dan tekap dengan chicken floss hingga roti-roti tadi habis. Sekian sahaja tips-tips dan teknik meroti dari Umi. Jumpa lagi dalam episod akan datang. Jangan lupa subscribe, like, sharekan video ni jika anda rasa bermanfaat dan tekan lonceng pertama untuk dapatkan notification video-video terbaru dari Umi. Bye!